بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma, kata dia, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك، أو كما قال. حديث صحيح رواية البخاري. Anak Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma berkata, pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pegang bahu dia. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sayyidina Umar, menceritakan, kata dia, satu hari tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam main pegang bahu dia. Kemudian Nabi bagi satu pesan dekat dia. Nabi kata, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Nabi kata dekat dia, kamu hidup atas dunia ni anggaplah seolah-olah kamu duduk negeri orang. Gharib maksudnya tak semua berasa selesa sangat. Kita kalau duduk rumah kita selesa, kalau kita tidur rumah orang tak selesa. Walaupun rumah dia elok, tapi rumah orang. Bila kita pergi duduk rumah orang, walaupun rumah adik-beradik, tapi bukan rumah kita, kita tak selesa. Tak boleh duduk lama. Maka Nabi SAW pesan dekat kita. Nabi kata, kun fid dunya ka'annaka gharib. Kamu duduk dalam dunia ni, biar kamu rasa macam duduk rumah orang. Jangan selesa sangat. Aw 'abirus sabil, ataupun kamu duduk, kamu rasa macam nak tumpang lalu, bukan nak menetap. Kalau kita rasa terlalu selesa atas dunia ni, keselesaan selalunya mengganggu ibadat. Selalunya gitu. Kalau kita tidur atas lantai kayu, kita mudah bangkit sembahyang malam. Tapi kalau kita tidur atas tilam empuk, susah nak bangkit sembahyang malam. Itu maksudnya selesa banyak menghalang ibadat. Nabi SAW pegang bau anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ini. Nabi pesan kat dia, kamu duduk dalam dunia ni ka'annaka gharib. Kamu anggap macam kamu ni duduk rumah orang. Ataupun anggap kata kamu cuma nak lalu aja tempat ni, bukan tempat tujuan kamu, bukan destinasi kamu. Lepas Nabi SAW pesan macam tu, anak Sayyidina Umar ni dia pula pergi kata ke orang lain. Wa kana Ibn Umar radhiyallahu anhuma yaqul, dia pergi kata pula ke orang lain. Dia kata, idza amsayta fala tantazir as-sabah. Dia pergi pesan pula dekat sahabat-sahabat lain. Dia kata, hampa ni kalau sekiranya sempat
merasa petang. Jangan hampa harap sangat hampa boleh jumpa subuh esok. Dia pergi pesan pula dekat orang lain, kita kalau Allah Subhanahu Wa Taala bagi izin untuk hidup petang ni, jangan terlalu yakin kata kita boleh hidup sampai pagi esok. Wa idza asbahta fala tantaziril masa. Dan macam itulah kalau sekiranya kamu mendapat peluang, mendapat izin Tuhan untuk hidup pagi, kamu jangan terlalu yakin kamu boleh hidup sampai petang tak lagi. Banyak benda boleh jadi. Malam ni kita boleh main masjid, boleh mengaji, boleh dengar satu dua ayat Quran, satu dua hadis Nabi. Kita jangan ingat pagi esok kita boleh bangkit hirup udara Tuhan, boleh sembahyang subuh. Jangan ingat. Macam-macam boleh jadi. Daripada saat lagi sampai nak sampai pagi esok, macam-macam boleh jadi. Maka oleh kerana itu, anak Sayyidina Umar Al-Khattab ini pesan, dia kata khudh min sihhatik li maradik. Dia pesan dekat sahabat-sahabat yang lain, dia kata ambillah kesempatan masa sihat kamu sebelum mai masa sakit kamu. Tumpang sihat, buat apa yang boleh. Sakit tak boleh buat apa dah. Bila sakit, tak boleh kata main mengaji. Jemaah tu tak boleh main dah. Itu orang sakit. Tumpang sihat ni, tumpang Allah bagi kelapangan masa ni, tumpang Allah bagi sikit sebanyak rezeki, boleh kita guna untuk bergerak ke sana sini. Carilah seberapa banyak benda yang boleh mendekatkan diri kita dengan Allah. Itu maksud dia. Maka dia pergi pesan dekat sahabat-sahabat lain, dia kata khudh min sihhatik li maradik. Ambil masa sihat ni, ambil peluang sihat ni supaya esok bila sakit kita tak berasa menyesal sangat. Kalau tidak ada sakit menyesal, silaplah masa sihat hari tu tak pergi mengaji, ni dah sakit payah dah nak pergi mengaji. Jadi masa sihat gunakan secukup-cukupnya kesihatan yang Tuhan bagi. Wa min hayatik li mautik, guna masa hidup sebelum mati kamu. Mati tak boleh buat apa dah. Nak baca Quran pun masa hidup, nak sedekah pun masa hidup, nak mengaji ilmu pun masa hidup, nak buat baik pun masa hidup. Apa pun nak buat masa hidup. Mati tak boleh buat apa dah. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 185 surah Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim. Allah berfirman dalam ayat itu, kullu nafsin dha'iqatul maut. Nama kata hidup tentu mati. Tuhan abang siap-siap lah. Nama kata hidup bukan manusia aja, ikan lohan pun mati. Mati. Nama kata hidup, apa juga benda hidup, dha'iqatul maut, dia jumpa mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan sesungguhnya akan dicukupkan pahala kamu pada hari kiamat esok. Maknanya apa juga kita buat atas dunia ni daripada kebaikan, kiamat Tuhan tentu bayar balik. Tak ada satu kebaikan yang kita buat atas dunia yang akhirat esok Tuhan tak bayar, tak ada. Tuhan kata wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya akan dicukupkan. Maksudnya pahala kamu kalau 10, Tuhan bagi cukup 10. Hari kiamat banyak mana pahala yang berhak kamu dapat, Tuhan bagi. Tuhan tak ada potong. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Allah Subhanahu wa taala kata, maka barang siapa yang dijauhkan neraka daripada dia dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz. Ini orang bahagia. Kebahagiaan hakiki bukan panjang umur atas dunia. Kebahagiaan hakiki bukan banyak harta atas dunia. Kebahagiaan hakiki bukanlah apa yang kita nak atas dunia kita dapat maka kita bahagia dah.
Tetapi kebahagiaan sebenar, Allah Subhanahu wa ta'ala kata, apabila dia boleh lepas daripada neraka, boleh masuk syurga, faqad faz. Ini kejayaan, ini kebahagiaan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah hidup di dunia ni melainkan dia bersifat kebendaan dan ghurur, dan dia menipu kita. Ini dunia. Yang kata dunia ni siapa pun bercakap tentang kebendaan, siapa pun. Yang kata dunia ni siapa pun nanti kena tipu. Dan amat sedikitlah manusia yang tidak terpedaya dengan tipu daya dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ayat 34 surah Luqman, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam ayat hak pendek ni, tapi makna dia cukup dalam. Allah kata, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada satu manusia pun dalam dunia ni yang tahu apa yang akan dia buat esok. Tak tahu. Kita cuma boleh kata esok insya-Allah saya ada satu mesyuarat. Boleh kata aja. Tak kemalan ni mati. Kita tak tahu benda hak kita rancang nak buat esok ni boleh buat ke tak boleh buat. Kita tak tahu. Maka Tuhan kata, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang manusia pun boleh bagi garanti dia tahu apa dia nak buat esok. Tak boleh. Orang main kat kita bisik, ustaz minta sila esok buat baca Yasin nak pergi Mekah. Kita kata insya-Allah. Tak tahu lagi boleh pergi tak boleh. Tak tahu lagi. Tuhan kata tak ada satu manusia boleh tahu secara pasti apa dia nak buat esok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada satu manusia dalam dunia ni yang boleh tahu dia nak mati di bumi mana. Tak tahu. Kita tak boleh kata saya ni kira pakai nak tumpah darah sini, nak mati sini. Tak boleh cakap. Saya ni tumpah darah di kepala batas, saya nak mati kepala batas. Tak boleh cakap. Tak boleh cakap. Entahkah satu hari orang ajak kita buat rombongan pihaknya, pergi mati di haknya. Boleh jadi? Boleh jadi? Tak boleh cakap. Entahkah satu hari esok kita tua, esok anak kita duduk di Switzerland, duduk di New Zealand, duduk di mana, pergi jadi pegawai kedutaan apa di sana. Duk pujuk kita, ayah mailah sekali di sini, mailah saya siap cakap kapal terbang semua, ayah mailah sekali tengok tempat kami duk kerja lah ni. Kita yang tak pernah pergi mana luar negeri ni, melainkan pergi Mekah saja ni. Tak pernah teringat nak pergi Switzerland. Pergi mati di Switzerland. Boleh jadi. Tidak ada satu manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala kata dia tahu bi ayyi ardin tamut. Bumi mana dia nak mati. Tak tahu. Maka ayat yang pendek, ayat 34 surah Luqman ini, walaupun pendek, sebenar-benar dia memberi pengajaran kepada kita semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ini dapat kita faham bahawa sesungguhnya kita ni betul-betul serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lagi pukul 11 lagi nak idea apa kita tak tahu, pagi esok lebih-lebih lagi kita tak tahu, tahun depan langsung kita tak tahu apa nak jadi. Yang tahu sebenar-benar apa nak jadi ke kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang perlu kita buat ialah bersedia, walau apa pun jadi, biar dalam keadaan kita tengah taat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau apa pun jadi, kita dalam keadaan tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jadi apa pun kita dalam keadaan bersedia nak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah dalam keadaan redha untuk terima kita. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Juz'u Amma. Tafsir Juz'u Amma, muka surat 133. Kita masuk surah Al-Zalzalah, Madaniyah. Ada orang sebut surah Al-Zalzalah, ada orang sebut surah Al-Zilzal. Malam ni kita masuk surah Al-Zalzalah, Madaniyah, mengandungi 8 ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Maksud dia firman Allah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, bila digoncang ataupun digempakan bumi sesangat-sangatnya. Ayat ni dia nak cerita pasal kiamat. Ayat ni nak cerita pasal kiamat. Dia ada banyak hadis yang menceritakan tentang ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nabi pernah kata, kalau sekiranya kamu faham betul-betul maksud ayat ni, cukup untuk jadikan kepala kamu beruban serta merta. Kalau kamu faham, sebenar-benar faham maksud ayat ni, cukup untuk menjadikan kepala kamu berambut beruban serta merta. Rambut di kepala beruban dandan. Pasal apa? Pasal dahsyatnya keadaan hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam ayat ni, apabila digoncang ataupun digempakan bumi ini dengan sedahsyat-dahsyatnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan mengeluar bumi segala isi-isinya. Bila goncang tu, diterbit keluar belaka semua. Apa juga benda ada dalam perut bumi keluar habis, daripada mayat yang dikebumikan sekian lama sehinggalah kepada emas, perak, tembaga, biji timah, minyak, segala benda ada dalam perut bumi, dia pancuk keluar habis. Wa qala al insanu ma laha, dan berkata manusia, apa kerana bumi jadi begini? Bila tiba-tiba tak semena-mena, tiba-tiba Allah kocok, Allah goncang, Allah gempakan bumi ni, manusia ni tak tahu apa nak jadi. Wa qala al insan, maka berkata manusia, ma laha, ni apa ni, nak jadi apa ni? Kejut, nak menggambarkan terkejutnya manusia ni dengan apa yang jadi. Berdasarkan ayat-ayat yang berbagai-bagai dan hadis-hadis Nabi yang begitu banyak, ulama-ulama usul mengatakan kiamat akan berlaku pada waktu manusia betul-betul tak sangka. Ada sebahagian lagi ulama dia spesifik lagi, dia kata kiamat akan berlaku sewaktu manusia sedang sibuk di pasar. Ini adalah pendapat-pendapat ulama yang dibuat berdasarkan kepada nas yang berbagai-bagai. Waktu orang tengah kalut ni, waktu pasar tani tengah duk ramai pengunjung ni, pada masa tu jadi yang kata kiamat ni. Bukit terlucuk keluar, bumi tiba-tiba merah, langit tak tahu nak jadi apa. Dia jadi sewaktu manusia tengah sibuk dengan urusan harian. Begitu. Wa qala al insanu ma laha, bila jadi macam tu manusia kata apa nak jadi ni? Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, pada hari itu dikhabarkan oleh bumi perkhabaran, segala perkhabarannya. Itu dia. Hari itu bumi akan cerita habis. Bila manusia duk kata ni apa nak jadi ni awak ni, bumi tengok-tengok langit pecah, tengok-tengok bukit tercabut, manusia kata malaha, apa nak jadi ni? Bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala bagi izin, bumi boleh bercakap. Maka bumi cerita habis segala perkhabarannya, dia habis bi anna rabbaka awha laha, maksudnya dengan sesungguhnya Tuhanmu menyuruh kepadanya. Bumi kata jadi lagu ni kerana Tuhan suruh. Tuhan perintah kami, oleh kerana ni perintah Tuhan, maka kami jalan. Bumi kata ni, yang bumi tiba-tiba merekah, terbit keluar mayat, terbit keluar biji timah, terbit keluar meh berkeping-keping ni, hak duk jadi ni semua ni bi anna rabbaka awha laha, kerana Tuhan kamu dia mewahyukan kami suruh jadi macam ni, maka jadi macam ni. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum, maka pada hari itu bangun berjalan manusia dengan macam-macam keadaan untuk melihat amalan mereka itu. Bakit berjalan, hak mati dalam kubur sekian punya lama, pada hari itu yaumul ba'ts,
hari kebangkitan semula. Bila dah kiamat habis semua, punah ranah habis semua, bangkit balik. Bangkit manusia ni pasal apa? Bangkit liyurau a'malahum, kerana nak pergi tengok rekod amalan yang dia buat sebelum dia mati hari dunia. Tuhan akan bentangkan balik daripada tarikh akil balik sampai hari mati. Apa kita buat, semua akan diperlihatkan balik kepada kita semua. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka siapa yang buat setimbangan zarah akan kebaikan, nescaya dilihatnya. Apa juga hak dia buat, walaupun hak dia buat tu kebaikan yang sikit aja kebaikan dia buat, hari tu boleh tengok balik. Tak sangka, oh hak ni pun ada pahala, tak sangka. Apa benda hak sikit ni, apa benda? Tak ada apa, senyum kat orang. Senyum, jumpa satu orang senyum. Senyum kat orang tu, malaikat tulis sebagai pahala. Tulisan pahala tu dibentangkan bila manusia dibangkitkan pada hari kiamat esok. Terkejut dia, senyum pun boleh pahala. Kalau aku tahu macam ni, aku tak akan perat seumur hidup aku. Tak tahu, kerana tak tahu dia perat, tak boleh nak kawan orang. Kan? Sikit punya kebaikan pun Allah Subhanahu wa taala bagi balasan, dan balasan tu dapat dilihat oleh manusia pada hari kiamat esok. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan siapa-siapa yang buat setimbangan zarah akan kejahatan, nescaya dilihat dia. Hak sikit dia buat jahat, sikit hak dia tak sangka kata benda tu jadi dosa, Tuhan tunjuk juga kat dia pada hari tu. Apa dia? Dia buat satu benda sikit aja, buat muka masam kat orang. Kerana dia buat muka masam, orang sudah buruk sangka ke dia. Kerana tu Allah tunjuk itu dosa, tak boleh buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tafsir dia kata surah ini untuk mempertakutkan manusia yang lalai dan derhaka. Ni surah ni bertujuan untuk nak bagi orang yang derhaka ni berasa takut ke Tuhan, takut sekalipun kecil, dan menginginkan manusia supaya berbuat kebaikan. Nak suruh manusia ni berasa nak buat baik. Bila baca surah ni, oh dia kata benda hak kecil pun Tuhan bagi pahala, maka dia berasa terangsang untuk nak buat lebih banyak kebaikan. Maka sekalipun tidak beroleh apa-apa masa di atas dunia, dia akan buat kebaikan. Sekalipun kebaikan hak dia buat orang tak tahu, dia buat. Atas dunia tak dapat apa, buat baik orang tak tahu, tak dapat apa. Kalau kita buat baik orang tahu, kita dapat puji-pujian. Kita buat satu kebaikan, orang tahu, orang puji kita, dapat puji-pujian. Tapi ada benda kebaikan hak kita buat orang tak tahu, maka bila orang tak tahu, kita tak dapat apa atas dunia, di hari akhirat esok datang. Begitu. Kata dia, surah ini juga penghilangkan persangkaan sebahagian manusia bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak menilai dan tidak membalas kebaikan yang kecil-kecil. Begitu juga oleh Allah Subhanahu wa taala tidak menilai dan tidak akan menghukum kesalahan ataupun dosa yang kecil-kecil. Benda ni tuan-tuan, kalau buka dalam tafsir Ibnu Katsir, dia ada huraian panjang. Berlaku di kalangan sebahagian daripada orang Arab zaman awal Islam dulu ni. Mereka beranggapan buat baik ni kena buat baik banyak baru dapat pahala, kalau sikit tak dapat pahala. Dan dosa ni pun kalau buat sikit-sikit tak jadi satu dosa. Dia kata kalau buat banyak baru berdosa. Mereka beranggapan begitu. Maka apabila ada orang yang minta sedekah di rumah dia, dia tahu bagi apa. Dia kata kalau setakat nak bagi sebiji, kalau setakat nak bagi sebiji korma, baik dosa bagi. Dia kata kerana sebiji itu tak ada pahala apa. Dia perlu faham macam tu. Kalau nak bagi barang yang kita sayang, baru boleh pahala. Kalau setakat nak bagi sebiji korma, tak ada apa-apa, baik tak usah bagi. Dan mereka berfaham bahawa benda-benda kecil, contohnya mengumpat, dia kata tak ada apa. Mengumpat satu benda kecil, kalau nak kata dosa pun kecil-kecil sangat sampai tak ada apa, dia kata maka mengumpat tak apa dalam masyarakat mereka pada masa itu. Maka fahaman ini dipotong dengan turunnya ayat ini. Ini penjelasan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Dia kata di dalam surah ini juga diterangkan bahawa tidak ada suatu kebaikan
sekalipun bagaimana kecilnya yang tidak dibalas. Dan tidak ada satu kejahatan ataupun dosa sekalipun amat kecil yang tidak dibalas. Ayat ni juga menerangkan kepada kita, buat baik walaupun sikit, Tuhan balas. Buat jahat walaupun sikit, Tuhan balas. Tidak ada benda yang manusia buat yang tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kata dengan ayat satu, ayat tadi, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Allah mengatakan apabila bumi digoncang sekuat-kuatnya, yakni pada waktu kiamat jadi, bumi yang kita diami ini bergoncang dengan sekuat-kuatnya. Bukit tercabut daripada sendinya kerana kuatnya goncangan itu. Ni yang kata kiamat. Bukit boleh tercabut daripada tempat dia, dia pergi jatuh di tempat lain. Punya dahsyatnya kiamat. Anak-anak di dalam kandungan mak, maka terlahir dia. Baru 3 bulan, baru 5 bulan, baru 7 bulan, baru 8 bulan, tak sampai lagi tempoh masa nak lahir anak. Kerana berlaku kiamat, wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha. Maka beranak keluar habis segala orang-orang yang duk mengandung ni, beranak keluar habis segala kandungan dia. Kata dia, maka anak-anak yang di dalam pangkuan mak yang tengah menyusu terlepas daripada pangkuan mak dia. Mana ada mak tak sayang anak, apa jadi pun dia tak lepas anak dia, dia nanti duk peluk anak dia. Tuan-tuan, kita duk baca dalam surah Allah, tragedi yang duk berlaku dalam masyarakat kita ni. Rumah terbakar, jumpa apa? Jumpa mak duk peluk dengan anak. Itu menunjukkan naluri seorang mak ni, dia kok mana pun dia tak lepas anak dia. Dia mati tak apa, jangan anak dia mati. Macam yang kita cerita dulu dalam internet, ada mereka sebarkan gambar seorang bapa, bukan mak, bapa bawa anak kecil lari, kena hambat dengan askar Israel, lari. Mereka duk hambat, mereka tak tembak bagi mati terus, mereka tembak ke belakang nak bagi dia lari. Peluru duk hambat ke belakang. Dia lari, tak ada tempat sembunyi, melainkan satu tong drum, pergi menyorok balik tong drum tu. Dia tunjuk gambar tu step by step. Dia duduk balik tong drum tu, dia duduk peluk anak dia, dia tak bagi anak dia kena. Biar kalau orang tembak pun badan dia aja bersarang mati, jangan peluru sentuh kulit anak dia. Bila sampai tentu, askar Israel lengkong mereka tembak. Mereka tembak dia satu-satu peluru, bagi kena kaki, bagi kena tangan, bagi kena badan, bagi mati. Dia mati, tembak anak pula bagi mati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau pak yang sentiasa sibuk kerja ni sayang anak macam tu, boleh bayang mak ni yang masa habis dengan anak-anak. Tapi buatan kerana kiamat ni, mak hak sayang anak tu terlepas anak. Maknanya lagi dahsyat daripada dahsyat-dahsyat kita biasa jumpa dalam dunia ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan manusia yang hidup pada waktu itu sebagai orang mabuk. Al-Quran kata wataran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi syadid. Pada hari itu kamu tengok manusia ni sukara, nampak macam mabuk. Wa ma hum bisukara, tapi Tuhan kata dah, depa bukan mabuk, depa tak mabuk. Tetapi dia jadi begitu kerana azab Allah ni sangat dahsyat. Mabuk ni maksudnya lari tak tentu arah, macam orang mabuk. Lari pergi sana tak kena, tengok sana pun bukit melayang mai, lari mai kot ni tak kena, tengok langit tu reban turun, lari mai kot ni tak kena, tengok bumi hak selama ni rata dia terbelah jadi macam parit, macam sungai, lari sana sini dia duk temuk keluar api dan sebagainya. Manusia ni jadi tak tertuarah macam orang mabuk. Wataran nasa sukara, kamu tengok manusia pada hari itu macam mabuk. Wa ma hum bisukara, tapi mereka tidak mabuk. Allah Subhanahu wa ta'ala kata kamu nampak manusia pada hari itu sebagai orang mabuk disebabkan hebatnya goncang ataupun gempa bumi pada waktu itu. Ayat 2 dia kata firman Allah, wa akhrajatil ardu athqalaha. Allah mengatakan dan mengeluarkan bumi akan segala bebannya. Bumi ni duk tanggung beban ni macam-macam dah. Selain daripada beban mayat yang dikebumikan dalam perut bumi, itu satu beban, macam-macam beban lain tu ada. Dalam perut bumi ni syarat dengan emas, dengan perak, dengan biji timah, dengan petrol, macam-macam benda tu ada dalam perut bumi ni, syarat dalam perut bumi ni. Pada hari itu dia punggah keluar segala bebanan dia. Begitu.
Artinya isi dan segala taruhan dan simpanannya. Kerana hebatnya goncang bumi itu ketika itu, maka ronggah dan belah-belahlah bumi itu. Terlebih-lebih pula keluar apa yang ada di dalam perut bumi itu, terlempak keluar sebagai barang logam, iaitu emas, perak, besi, tembaga dan lain-lainnya, yang masa sekarang ini manusia berebut-rebut mempunyainya dan mengambil daripada bermacam-macam tariknya. Itu dia. Yang selama ni manusia kalau jumpa emas ketui, apa dia buat? Balas. Tunggu lagi dia kata. Kan? Dua motor tu nampak kopek duit, kono sampai terbalik. Nampak kopek duit, kono sampai terbalik. Nak pergi ambil kereta duduk lalu tu tunggu bagi lepas pergi ambil. Buka-buka tengok 20 puan, alhamdulillah, rezeki dia kata. Dia buah dalam poket, rezeki dia kata, RM20. Kat pengenalan lesen memandu, dia tak lempak dia dalam parit itu. Selamat jalan. Manusia ni masa hidup ni macam tu keadaan dia. Akhirat esok, dekat-dekat nak kiamat esok, bila emas perak duk temuak keluar ni, temuak di kaki dia, dia lompat lari. Dia tak mau. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tulqil ardu aflaza kabidha amthal al-usṭuwanah min al-dhahab wal-fiddah fayaji'u al-qatil fayaqul fi hadha qataltu wa yaji'u al-qati' fayaqul fi hadha qata'tu rahimi wa yaji'u as-sariq fayaqul fi hadha quti'at yadi summa yada'unahu fala ya'khudhuna minhu syai'an, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dalam hadis ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata hari kiamat esok ni, tulqil ardu aflaza kabidha. Pada hari kiamat esok, bumi akan campak keluar daripada perut dia segala isi kandungan dia. Menjelang kiamat esok, bila jadi kiamat, jadi benda ni, bumi ni dia punggah keluar, dia buat keluar habis segala simpanan, segala khazanah, segala benda yang menjadi rahsia dia selama ni, dia punggah keluar habis. Amthal al-usṭuwanah, dia kata yang berupa kepingan-kepingan minaz zahabi wal fiddah, emas dan perak. Dia terbit keluar. Tuan-tuan ingat balik hadis yang kita baca di Masjid Simpang 4 Matang Buluh, hadis cerita tentang alamat kiamat. Hadis yang cerita tentang alamat kiamat tu lagi kasar. Nabi kata Allah Subhanahu wa taala akan buat keluar emas daripada perut bumi ni besar-besar tiang. Nabi kata besar tiang. Kita baca dah hadis tu. Hadis hari ni pula dia kata keluar ni amsal usṭuwanah. Usṭuwanah ni maksud keluar berkeping-keping. Bukan keluar macam cincin emas, bukan keluar lagu gelang emas sikit-sikit tak. Dia keluar berkeping-keping emas daripada perut bumi. Bila keluar terbit mai, keluar di kaki manusia tu berjalan tu, keluar di kaki. Fayaji'ul qatil, maka mai satu orang pembunuh. Dia masa atas dunia dulu biasa bunuh orang. Bila dah jadi kiamat esok ni, keluar benda-benda macam ni, pembunuh ni bila tengok mai keluar di kaki dia, dia kata fi hadza qataltu. Dia kata ni kerana benda ni lah dulu aku bunuh orang. Dia kata dulu yang aku boleh bunuh orang kerana benda ni, kerana emas, kerana duit ringgit aku bunuh orang. Hari ni dia keluar tepi kaki. Begitu. Wa yaji'ul qati'. Maka pada waktu tu juga Nabi kata mai al-qati'. Al-qati' maksudnya pemutus silaturahim. Atas dunia dulu dia berkeli dengan orang tu, dia berkeli dengan orang ni, dia berkeli dengan adik-beradik, dia berkeli habis semua. Pasal apa? Dia kata fi hadza qata'tu rahimi. Kerana benda ni aku putus silaturahim dengan adik-beradik aku dulu. Aku boleh tak bercakap dengan abang aku sampai mati kerana berebut duit ringgit, berebut emas perak ni. Aku boleh tak bercakap dengan jiran aku semata-mata kerana benda yang melibatkan duit ringgit, melibatkan harta, melibatkan emas perak ni. Wa yaji'us sariq, maka lalu pula satu orang yang mencuri masa hidup atas dunia dulu. Fayaqul, maka dia kata fi hadza quti'at yadi. Dia kata kerana benda ni tangan aku kena potong dulu. Dia kata ni kerana benda ni, kerana emas, kerana harta benda ni, tangan aku kena potong dulu.
Nabi SAW kata, summa yada'unahu fala ya'khuduna minhu syai'a. Lepas daripada mereka ni kata lagu tu, habis semua pakat lari jauh daripada emas ni. Kawan hak mula tadi ni pembunuh yang atas dunia dulu sanggup bunuh orang kerana nak ambil duit. Bila emas keluar di kaki dia, hari kiamat esok dia lari, dia tak ambil emas tu. Kawan hak di atas dunia dulu sampai berkeli habis dengan semua orang kerana wang ringgit, kerana duit ringgit, kerana emas perak. Bila emas keluar di kaki dia hari kiamat esok, dia lari daripada emas perak. Orang yang di atas dunia dulu biasa mencuri, curi harta orang, curi wang ringgit, curi emas perak dan sebagainya. Esok emas keluar di kaki dia, dia lari. Pasal apa? Pasal pada hari itu manusia tahu belaka dah, benda ni rupa-rupanya buat melingkup segala keharmonian yang ada dalam masyarakat manusia ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sambung kitab tu dia kata, maka terlempanglah pula keluar segala sesuatu yang disimpan manusia yang dahulu-dahulunya di dalam bumi. Oh, dia kata hak mana yang manusia dulu simpan dalam perut bumi pun punggah keluar ni. Orang dulu tuan-tuan, nak lari zaman Jepun dulu, ada emas perak apa lebih kurang, korek tanam, tanda dengan pokok macang, tanda dengan pokok kuenen, tanda dengan pokok buah setui dan sebagainya. Tanda ni, bawah ni dia simpan, dia tanam apa emas perak barang kemas dia kambus pasti dia nak lari. Harap-harap esok-esok ni bila aman damai balik esok ni, patah balik mai tengok pokok setui ni, teringat balik dulu aku ada simpan satu tempayan dalam ni, korek nak ambil balik. Tak ada, lari, jumpa dengan Jepun, dia tampak mati tengah jalan. Tinggal barang kemas dalam tu. Bila kiamat esok, terbalik pokok setui itu, tempayan ni naik. Jumpa balik, dia kata ni hak orang lama-lama dulu simpan dalam perut bumi, dia keluar balik masa tu. Maka terlempak keluar mayat-mayat orang, dan datang yang sudah terbenam ataupun yang sudah dikuburkan, semua pakat terbit keluar balik. Bukan kata mayat perak aja, mayat pun keluar balik. Dia keluar main seorang-seorang begitu. Maka tersembur ataupun terpancar air dan api yang ada di dalam perut bumi itu. Bukan air aja, semua keluar daripada perut bumi. Api pun terbit keluar daripada perut bumi, dia kata. Maka dengan ayat 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala al-insanu ma laha. Allah mengatakan dan berkata manusia, apakah sebabnya maka bumi jadi begini? Manusia tengok awak ni duk elok-elok kata jadi macam ni. Duk elok-elok tiba-tiba hari ni jadi macam ni, sebelah sana meletup tang ni, terbit keluar daripada bumi, tercabut sana sini. Apa ni yang jadi macam ni? Manusia yang ada pada waktu itu tercengang dan terkejut. Kerana belum pernah mereka selama hidup merasai gempa sebagaimana gempa pada hari itu. Tak pernah. Seumur hidup dia hidup atas dunia dulu sampai 80, sampai 100, sampai 130 umur, tak pernah tengok gempa macam ni punya teruk. Dan belum pula pernah dengar daripada orang dulu-dulu daripada dia akan khabaran adanya bencana yang semacam ni. Tengok pun tak pernah, orang tua-tua dulu pun tak pernah usai. Tuan-tuan tak, dalam hidup kita biasa tengoklah satu tragedi yang paling dahsyat setakat umur kita. Setakat umur kita, inilah tragedi paling dahsyat. Kan macam orang tua-tua cerita selalu, dia kata dulu jadi banjir kawasan ni, hak paling besar banjir ni berlaku tahun 46. Dia kata aku duk ingat lagi. Maknanya waktu dia umur 70 dia cerita benda ni, tahun 46 dulu ni berlaku banjir besar. Dia kata dia tak pernah tengok banjir sebesar tu. Kiamat ni lebih daripada hak dia biasa tengok dalam dunia ni. Bukan setakat lebih daripada hak dia biasa tengok, lebih daripada hak dia biasa dengar orang dulu-dulu cerita. Begitu. Maknanya tak ada satu benda yang serupa macam mana kejadian kiamat yang akan berlaku esok. Tak ada bandingan. Tak ada bandingan. Maka sebab itu mereka bertanya, apakah gerangan sebab dan kerananya maka bumi ini bergoncang dengan goncangan yang luar biasa itu. Maka dengan kerana tak pernah tengok benda tu, maka mereka pakat tanya, ni apa pasal ni jadi macam ni? Tak teringat kata kiamat dah, hari itu dah kiamat dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita kena kaitkan balik dengan hadis yang kita baca di Matang Buluh. Dia sebelum mai kiamat kasar ni. Ini kiamat kasar. Sebelum mai kiamat kasar ni dia ada beberapa proses. Di antara proses dia ialah Allah Subhanahu wa taala akan tiup satu angin lembut. Yang angin lembut tu bila mai, mana-mana manusia yang ada iman mati.
Maknanya masa berlaku kiamat kasar ni, orang tak ada iman semua. Sesuai dengan dia tak ada iman, dia tak boleh nak kaitkan kejadian itu dengan kiamat. Dia tak boleh kait. Maka dengan kerana tu dia kata waqalal insanu ma laha. Ni apa ni, jadi apa ni? Dia tak tahu. Dia tak pernah tahu kata dunia nak kiamat. Dia tak tahu. Pasal dia tak beriman. Sama lah macam kita lah ni. Kalau orang jenis tak ambil tahu langsung pasal agama, dia tak tahu apa, tuan-tuan. Kita yang duk bercakap pasal hukum hakam, kita yang duk bercakap pasal haram halal ni kita. Orang tak pernah ambil tahu pasal agama, dia tak tahu haram halal. Dia tak tahu hukum hakam, dia tak tahu. Dia tak tahu kata tutup aurat tu wajib, dia tak tahu. Nak buat lagu mana, dia tak tahu. Pasal apa? Pasal dia tak ada, ilmu tu tak ada dalam diri dia, iman tak ada dalam hati dia. Maka dia tak tahu benda tu. Bagi kita benda tu mengaibkan, tapi bagi dia tak ada apa-apa. Pasal dia tak tahu. Yang kita rasa benda ni aib sangat, pasal apa? Pasal kita tahu. Itu beza dia. Kalau ada orang yang beriman semasa berlaku kiamat kasar ni, kiamat betul ni, sampai tercabut bukit bukau ni, kalau ada orang yang beriman, dia tengok tu, dia tahu dah. Dia terus ingat ayat Quran. Dalam surah Al-Qari'ah tu sebutlah tentang kejadian tercabut bukit ni. Tapi oleh kerana masa berlaku kiamat betul ni, orang beriman mati dulu dah. Hak tinggal orang yang tak beriman, maka dia tak tahu apa yang jadi. Fenomena yang berlaku, bukit tercabut, bumi terbelah, langit runtuh dan sebagainya ni, dia tak tahu. Maka dia kata malaha, apa benda yang jadi. Maka berkata manusia pada masa tu, apa benda yang jadi ni, dia pun tak tahu. Manusia yang ada di waktu itu amat tercengang, terkejut, dia kata. Dan belum pernah mereka melihat bencana seumpama itu. Maka firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat 4 dan 5. Ayat 4 dan 5 Allah berfirman, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Maksudnya ketika itu bumi ini mengkhabarkan segala perkhabarannya. Iaitu sesungguhnya Tuhanmu, Tuhan telah mewahyukan ataupun telah menyuruhkannya terjadi seperti itu. Bumi bagi tahu. Ni hak duk jadi bukit tercabut, bumi terbelah ni, ini adalah kerana perintah Tuhan. Tuhan perintah jadi macam ni, maka jadi macam ni. Maka bumi ini menjawab dengan keadaannya pada waktu itu, bahawa dia terpaksa patuh oleh iradah dan kekuasaan Tuhan. Dan Tuhan seru sekalian alam terjadi seperti itu. Dia bumi kata, aku ni tak ada apa, aku makhluk Allah, Allah perintah suruh pecah, aku pecah. Langit kata, aku makhluk Allah, Allah perintah suruh runtuh, aku runtuh. Bukit kata, aku makhluk Allah, Allah perintah suruh cabut, aku cabut. Bumi kata, aku makhluk Allah, Allah suruh tembak keluar apa yang ada dalam perut bumi, maka aku tembak keluar. Itu iradah Allah, itu kehendak Allah, maka aku patuh kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak dapat ia membantah kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan seru sekalian alam itu sedikit jua pun. Dia tak boleh lawan kehendak Tuhan sikit pun. Dengan ayat 6 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Maksudnya ketika itu bangun dan berangkatlah manusia untuk melihat amalan dengan bermacam-macam keadaan. Bila dah jadi kiamat, alam ni punah ranah semua, manusia bangkit daripada kubur, berduyun-duyun pergi kepada mahsyar. Di sana tempat Tuhan nak tunjuk balik apa dia buat selama dia hidup di atas dunia. Masa tu main, tuan-tuan. Masa tu kenal belakang. Oh, dia ni atas dunia dulu nampak macam orang bagus. Rupa-rupanya hari ni baru kita tahu, hari tu tahu. Oh, dia ni di atas dunia dulu duk suruh kita buat baik, rupa-rupanya dia jahat. Hari tu orang tahu. Maka pada hari itu manusia semua berduyun-duyun, berbondong-bondong, pergi berimpun pada satu tempat yang dinamakan mahsyar, liyurau a'malahum, untuk ditunjukkan kepada mereka semua amalan hak mereka buat. Hari itu dia tak pedulilah orang buat, dia kira hak dia buat, sebab dia akan dihisap berdasarkan amalan dia. Atas dunia kita tak kisah hak kita, kita duk kira orang. Atas dunia kita ni tak kira hak kita ni, amalan korang, aib banyak, kita tak peduli. Kita dua ambil teropong tengok orang, dia tu macam ni, dia ni macam ni, karang buku tebal-tebal nak cerita pasal buruk orang.
Kita tak tahu perbuatan kita duk karang buruk orang itu, rupanya kita menambah buruk kita. Di hari kiamat esok, liyurau a'malahum. Tuhan bagi tengok benda ni semua supaya manusia tu sendiri boleh tengok amalan dia. Bukan amalan orang, amalan dia. Hari tu baru dia tahu, oi, dia kata aku korang banyak benda nak tunjuk depan Tuhan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ketika jadi keruntuhan alam dunia ini, ia amat hebat kejadiannya. Sebagaimana diterangkan dalam beberapa surah daripada Quran. Dan sesudah itu, nyawa manusia telah kembali kepada badannya. Allah bagi nyawa balik kepada manusia dan manusia telah hidup kembali. Maka manusia bangun, lalu berjalanlah mereka menuju mahsyar dengan bermacam-macam keadaan. Berjalan nak pergi padang mahsyar tu, berjalan tu macam-macam rupa keadaan. Ada manusia duk berjalan pergi tu, berjalan bukan berjalan biasa, berjalan dalam ayam peluk. Ada manusia nak berjalan pergi ke mahsyar tu, berjalan dalam keadaan kaki duk randuk ayam peluh tahap buku lali. Ada hak duk berjalan di mahsyar tu, berjalan dalam keadaan duk randuk ayam peluh dia sendiri parah lutut. Ada hak parah pinggang, ada hak parah dada, ada yang sampai parah lubang hidung, ada yang hapus dengan ayam peluh dia sendiri. Duk berjalan nak pergi ke mahsyar tu, duk berjalan dalam keadaan yang berbagai-bagai. Tuan-tuan, boleh kebayang benda-benda macam ni? Macam mana punya susah payah manusia ketika nak bangkit di padang mahsyar itu, serta menerima balasan atas segala perbuatan mereka selama di dunia yang telah runtuh itu. Pi itu bukan pi nak buat baik, pi nak terima balasan. Hari itu bukan hari untuk kita nak buat amalan. Masa untuk buat amalan lah ni. Mati aja tak ada dah masa untuk buat amalan, melainkan masa untuk dihitung dan dihisap amalan saja. Baik, dia kata bermacam-macam keadaan manusia ketika itu, iaitu menurut keadaan semasa di dunia. Di antara jadi orang taat dan derhaka, orang yang berbuat baik dan berbuat jahat. Terpulang, dia atas dunia dulu masuk dalam kumpulan mana? Kalau dia min ahli sa'adah, maka dia bahagia. Kalau dia min ahli syaqawah, maka dia boleh celaka. Begitu aja. Maka dengan ayat yang ketujuh. Ayat ketujuh, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Allah mengatakan, maka siapa-siapa yang mengamalkan ataupun berbuat akan setimbangan sesuatu yang sehalus-halus sekalipun daripada kebaikan, nescaya akan dilihatnya kebaikan itu. Itu dia. Manusia kalau di atas dunia esok dia buat baik walaupun kecil, Allah Subhanahu wa ta'ala akan tunjuk kebaikan yang dia buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam satu hadis menceritakan tentang Nabi SAW, satu hari Nabi baca ayat ni di depan sahabat-sahabat dia. Nabi syarran yarah. Bila Nabi SAW baca ayat tu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terus tanya Nabi. Sayyidina Abu Bakar kata, "Ya Rasulullah, adakah benda hak kita buat baik ataupun jahat ni besar semut pun Tuhan nak kira?" Sayyidina Abu Bakar tanya Nabi. "Ya Rasulullah, adakah maksud ayat tu kebaikan yang kita buat tu walaupun besar semut Tuhan nak kira?" Nabi kata dekat Sayyidina Abu Bakar, bukan besar semut, bahkan besar zarah Tuhan kira. Zarah ni lagi kecil daripada semut. Bukan kata besar semut, semut tu kira besar dah. Sayyidina Abu Bakar tanya Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, adakah maksud ayat tu kalau kita buat baik besar semut pun Tuhan kira?" Nabi kata, "Dah, bukan besar semut, besar zarah." Dalam ayat tu Tuhan kata, siapa yang buat kebaikan mithqala zarah, sebesar zarah pun kebaikan, Tuhan akan tengok. Macam tu juga dengan jahat, sikit pun Tuhan akan tengok. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ali bin Hatim radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, "Ittaqun nar walau bi syiqqi tamrah walau bi kalimatin thayyibah." Atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nabi SAW berkata, ittaqun nar. Nabi satu hari kata ke sahabat dia, Nabi kata, "Ittaqun nar, takutlah pada api neraka." Tak ada manusia boleh tahan api neraka ni, tak boleh tahan. Tak boleh tahan. Maka Nabi kata, "Ittaqun nar." Ingat neraka, takut neraka. Walau bisyiqqi tamrah, walaupun kamu tak ada apa di rumah, yang ada sebiji buah korma aja, sebelah korma kamu sedekah pun cukup. Nabi kata,
Itu melambangkan kamu takut kepada neraka. Bisyiqqi tamrah, sebelah korma. Takutlah kepada neraka. Walaupun pada waktu tu di rumah kamu tak ada apa, yang ada hanya sebiji korma. Belah sebelah, bagilah dekat orang yang lapang. Sebelah korma yang kamu bagi dekat orang lapang, sewaktu kamu pun dalam lapang, kamu selamat daripada neraka. Kecil. Kecil. Tentang kita selalu duduk dengar, ustaz-ustaz duduk cerita hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang isteri Nabi, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Hari itu tak ada apa di rumah. Hari itu tak ada apa. Nabi puasa, Aisyah puasa. Yang ada cuma sebiji buah korma. Duk cadang-cadang buah korma tu nak bahagi dua. Nabi nanti makan sebelah, Aisyah nanti makan sebelah. Sebagai buka puasa, hak lain ayam. Allah Subhanahu wa ta'ala nak uji. Hantar mai satu perempuan dukung anak, mai koma. Tuk pintu bagi salam. Video abang kata lapang, duk tunjuk anak, duk teriak. Aisyah teringatlah, hak ada hari ni korma sebiji aja. Sebiji aja hak ada pun. Dia koyak bagi sebelah. Mak ni ambil, bagi anak dia, nyak sekali aja habis. Anak duk teriak lagi. Aisyah bagi hak sebelah lagi. Bagi kat anak dia, nyak habis. Teriak lagi pun, Aisyah kata tak ada lah. Tak ada apa dah di rumah dia. Ayam saja yang ada. Bila Nabi SAW balik, Aisyah terpaksa bagi tahu dekat Nabi. Ya Rasulullah, dia kata, kamu puasa, aku pun puasa. Tadi aku ada simpan sebiji korma abuang kita buka puasa. Tapi tadi mai cerita. Nabi kata hadis yang serupa macam ni juga. Nabi kata tak apalah. Nabi kata bersedekahlah wahai Aisyah. Walau bisyiqqi tamrah. Walaupun dengan sebelah korma. Kamu selamat daripada api neraka. Benda kecil. Benda kecil di sisi kita tu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat keikhlasan tu, ikhlas bagi tu. Tuan-tuan, sebiji korma bagi orang yang hanya ada sebiji korma besar. Sama dengan 10,000 bagi orang yang ada 10,000. Dia ada 10,000, dia bagi 10,000. Sama dengan kawan yang ada hanya sebiji korma di rumah, bagi sebiji. Sama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis yang kita baca tu dapat kita faham bahawa sesungguhnya Nabi SAW pesan sangat-sangat. Benda baik Nabi kata buat, jangan tak buat. Kemudian dia kata tidak berbeza orang beriman ataupun orang kafir, yakni masa atas dunia. Atas dunia ni tak ada beza, dia kata. Yakni tentang melihat dan menerima balasan perbuatannya yang baik itu. Kalau orang baik buat, kalau sekiranya orang Islam buat baik, kalau sekiranya orang kafir buat baik, sama, dia kata. Orang-orang kafir yang berbuat baik masa hidup di atas dunia ni akan melihat dan menerima balasan segala perbuatan baiknya. Orang kafir masa atas dunia ni kalau sekiranya dia buat baik, dia dapat sebahagian daripada balasan baik. Di antaranya apa? Dapat puji-pujian daripada orang ramai. Sama. Orang Islam bagi derma, orang kafir pun bagi derma, orang puji sama aja. Keluar satu iklan kata dalam kampung kita ada satu budak sakit jantung, nak operate nak kena 45,000. Pak dia tak ada kerja apa, dia buat kerja kampung aja, dia ambil upah tebal-tebal kebun dan sebagainya. Masjid buat pengumuman kata kita kutip sikitlah, seorang sikit dalam karya kita ni pakat bantulah kepada saudara kita yang duduk sekampung yang sampai susah macam ni. Bukan kata kita orang Islam bagi. Cina kedai duduk dalam kampung kita pun dengar macam tu, dia pun kesian, dia bagi lebih banyak daripada kita. Dari segi dapat puji-pujian sama aja. Kita pun orang puji pasal tolong, dia tolong pun orang puji. Dia pun kata Cina pun tolong juga, baguslah dia ni. Tokey ni bagus, dia kata. Dari segi tu dia kata sama. Perbuatan baik dapat balasan sama, balasan puji-pujian yang sama, dia kata. Tetapi sayangnya tidak sampai balasan itu membebaskan ataupun melepaskan mereka daripada neraka. Kesian dekat mereka ni. Kesian dekat mereka ni. Dalam Quran Tuhan kata ulaika habitat a'maluhum wa finnari hum khalidun. Hak kata orang kafir ni tak sah buat baik macam manalah. Ulaika habitat a'maluhum, bagi mereka ni sia-sialah amalan mereka di akhirat.
wa fin nari hum khalidun, depa di neraka khalidun, kekal selama-lama. Tak boleh nak keluar daripada neraka satu hari, tak boleh. Tidak ada hari dia akan bebas daripada neraka. Sebaliknya dia akan kekal dalam neraka. Setidak-tidaknya Allah ringankan azab di neraka. Keluar tak boleh. Itu saja dia kata. Malah dia kata hanya sekadar meringankan siksa neraka, itu saja betul. Sekadar meringankan saja siksa mereka di dalam neraka. Umpamanya ada diriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa si Hatim yang kapten itu diringankan azab dia sebab dia masa hidup amat dermawan. Zaman Nabi ada satu orang nama Hatim. Hatim ni kapten, sampai mati kapten. Tapi dia ni cukup kuat. Dari segi derma ni cukup kuat. Dia dikenali sebagai satu dermawan dalam masyarakat. Orang habaq aja untuk tujuan-tujuan kemasyarakatan, tujuan-tujuan kebaikan ni dia bagi. Cuma tak mau masuk Islam aja. Hatim yang begitu kuat menderma tapi mati kafir ni, Allah Subhanahu wa taala beritahu dekat Nabi. Nabi beritahu dekat sahabat-sahabat Nabi, Hatim Allah akan ringankan azab dia di neraka. Itu tentang kena ingat. Paling ringan azab di neraka ialah Allah bagi sepasang kasut kepada penghuni neraka dan 2 utas tali. Na'lan wa syuraka. Dia kata, sepasang kasut dan 2 utas tali. Maka dia saruk kasut tu dan dia pegang tali 2 ni. Yaghli minhuma dimaru. Maka mendidih otak dalam kepala. Orang yang tidak pernah tengok azab, bila tengok azab macam tu, dia kata dahsyat sungguh azab yang kena dekat dia tu. Tapi Nabi SAW kata itulah serendah-rendah azab di neraka. Dan Nabi kata itulah azab yang dikenakan kepada pak penakan aku, Abu Lahab. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata dan Abu Lahab, ada pula cerita sini. Dia kata dan Abu Lahab yang sangat memusuhi Nabi kita SAW itu sudah jadi rasul, akan diringankan pula azabnya sebab dia amat girang hati atas kelahiran Nabi kita waktu Nabi dilahirkan oleh ibunya. Abu Lahab. Entah bila ceramah maulid Nabi aja dia pandai cerita benda ni. Pagi kelahiran Nabi Muhammad tu, tidak ada manusia yang paling seronok sambut kelahiran Nabi Muhammad lebih seronok daripada Abu Lahab. Tak ada, dia paling seronok. Orang Arab tuan-tuan, anak laki-laki ni satu kebanggaan, anak perempuan ni satu yang mengaibkan. Anak perempuan ni suka bagi malu mak pak. Mereka anggap macam tu. Arab jahiliah ni mereka anggap macam tu. Sehingga dah main Islam pun mereka terima anak laki-laki, anak perempuan mereka terima. Tapi jauh dalam hati bangga anak laki-laki juga. Tak boleh buang benda tu. Kebanggaan tak ada anak laki-laki ni ada. Abu Lahab bila dengar kata adik dia dapat anak laki-laki, seronok ni tak tahu nak apa. Bangkit berdiri di sisi Kaabah. Kaabah masa tu dikelilingi dengan asnam lah, dengan berhala-berhala sampai 380 biji tu ada keliling berhala. Keliling Kaabah ni berhala penuh. Bangkit berdiri di sisi Kaabah tu di depan orang Arab semua. Dia abang hari ni hari aku paling bangga dalam hidup aku, kerana aku dapat satu anak penakan laki-laki. Dia kata terus isytihar dia korban 100 ekor unta. Tuan-tuan, 100 ekor unta macam 100 ekor lembu. Ni lah orang duk carilah siapa nak masuk korban setumpuk RM180 kan. Saya dengar kata tahun lepas ambil 2 tumpuk dah, tahun ni tak payah. Nak korban setumpuk pun berasa berat, tambahlah 100 ekor. Abu Lahab korban 100 ekor sambut Nabi Muhammad masa Nabi baru dilahirkan. Tapi bila Nabi dilantik menjadi Nabi, Nabi panggil adik-beradik mai berimpun di kaki Bukit Safa. Nabi bangkit bagi satu ucapan. Nabi kata kalau sekiranya aku habang ke hampa kata balik bukit ni ada tentera nak mai serang, hampa percaya tak kat aku? Maka jawab kata tentu kami percaya. Kamu ni Al-Amin. Mereka kata amanah, mana boleh cakap bohong. Kami tentu percaya. Nabi kata aku bukan nak abang yang tu, aku nak abang yang lain. Allah lantik aku jadi Nabi. Dengar kata jadi Nabi, Abu Lahab juga mula sekali lepas kepil batu muka Nabi. Walaupun dia jahat, dia orang mula sekali lempak kepil batu bagi luka Nabi. Ni dia orang mula sekali menentang risalah Nabi. Islam tetap kenang
sambut kelahiran Nabi 100 ekor tadi ni. Maka dengan kerana tu diringankan azab bagi dia. Ringan pun mendidih otak dalam kepala. Dia nak cerita kat kita ni apa? Kebaikan tu Allah nilai. Walaupun dia jahat, kebaikan dia tu Allah nilai. Demikianlah adil Allah Subhanahu wa ta'ala sampai macam tu sekali. Luahnya limpah rahmat Allah sampai begitu sekali. Dia kata dengan ayat 8. Ayat 8 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Allah mengatakan, siapa yang buat setimbangan sesuatu yang sehalus-halusnya sekalipun akan dosa ataupun kejahatan, nescaya akan dilihatnya kejahatan itu. Buat jahat, akhirat esok tengok kejahatan rimpun duk ada depan dia. Maka tidak pula berbeza di antara orang yang beriman dan orang-orang yang kafir, yakni masa di atas dunia, tentang melihat dan menerima balasan dosa dan kejahatan yang diperbuatnya. Sama aja. Baik orang beriman, orang Islam yang beriman ataupun orang kafir, di padang mahsyar esok pakat tengok belakang. Masa tu tuan-tuan menyesal ni tak tahu nak apa. Hak kafir ni telah lah. Ni puak-puak Nasara, puak-puak Yahudi, puak-puak apa ni, hak kafir-kafir ada atas muka bumi ni. Puak-puak ni menyesal ni Allah Ta'ala yang mengetahui. Awaklah dulu kami tak ikut Islam. Awaklah dulu kami benci kepada Islam. Awaklah dulu kami hantar tentera nak pergi serang dengan orang Islam. Awaklah jadi lagu tu. Awaklah. Pasal apa dulu ni kami tak boleh terima Islam? Pasal apa mata kami ni tak boleh tengok satu benda yang Islam buat, yang tengok tu memberi iktibar dekat kami semua. Duk berasa menyesal. Tuan-tuan ingat George Bush tak fikir ke? Tiap-tiap tahun orang pergi haji 4 juta orang. Dia tak fikir ke benda ni? Dalam internet dia keluar macam-macam. Internet pun bukan semua betul, kan? Dia keluar macam-macam. Hak bagus-bagus. NASA, angkasa lepas Amerika ni, NASA, melalui satelit mereka yang ada di ruang angkasa ni, mereka ambil gambar daripada atas sana. Melalui satelit mereka ambil gambar. Semua tempat di muka bumi ni gelap, kecuali 2 tempat, Mekah dan Madinah. Gambar tu mereka edarkan, tapi secara sulit. Mereka pun buat study tentang benda ni, buat kajian. Dah bukan kata pasal Mekah, Madinah duk pasang lampu dah. New York pun cerah macam mana lampu di Mekah juga. New York pun cerah. New York bukan pukul 8 tutup lampu. New York sampai pagi, tak tahu siang malam tak tahu cerah sedia. Yang kata New York ni, yang kata New York ni tak pernah gelap, tak pernah gelap, sentiasa cerah. Tapi bila ambil gambar daripada satelit, jadi gelap. Tapi yang kata Mekah, Madinah ni ambil cerah. Kemudian yang last ni ambil Baitul Maqdis pula ada satu lagi tempat jadi cerah. Kalau benda ni betul, kita kata macam tu, kita berlapik sikit. Kita kata kalaulah benda ni betul, memang sungguh-sungguh NASA ambil gambar dan dia dapat macam ni punya gambar. Dia ambil gambar tentang tempat-tempat lain, tempat yang sememangnya cahaya cerah, tapi bila keluar gambar gelap. Yang ni ambil gambar jadi cerah. Tuan-tuan ingat dia tak boleh fikir ke benda ni? Ingat tak boleh fikir ke benda ni? Dia bila tengok macam ni, dia mesti fikir. This should be some, ada benda yang special. Dulu, masa Presiden Amerika dulu, Jimmy Carter. Tuan-tuan tengok, tahun berapa dulu ni kedutaan Amerika di Tehran telah ditahan oleh pasukan revolusi Iran. Isu ni jadi isu dunia. Jimmy Carter, presiden pada masa tu, dia hantar 2 helikopter untuk nak selamatkan orang-orang dia yang kena tahan dalam kedutaan dia di Tehran. Yang duduk atas helikopter tu semua pakar dalam semua bidang. Benda ni keluar dalam Asia Week, dalam apa keluar benda ni? Keluar. Asia Week tu bukan orang Islam lah. Mereka buat, mereka akui benda ni. Bawa helikopter tu yang paling cekap di Amerika untuk nak pandu helikopter. Dia ada atas helikopter tu semua yang pakar. Kalau bom, pakar bom. Kalau semua pakar yang dia ada atas helikopter tu. 2 helikopter ni dihantar untuk misi menyelamat. Nak pergi selamatkan orang-orang Amerika yang tertahan di dalam kedutaan Amerika di Tehran. Dan Amerika ni pula pilih helikopter yang anti radar. Radar tak boleh kesan. Apa jadi? Sampai di tengah padang pasir dia berlaga sama-sama dia. Mati rentung semua sekali.
Mati rentung semua sekali. Habis 2 biji helikopter. Boleh pergi belaga. Head on. Depan-depan macam tu. Terbakar. Hangui habis semua. Duk ada. Habis semua sekali. Terus Amerika buat satu kenyataan. Dia kata there must be a superpower. Dia kata ni mesti ada satu kuasa superpower yang menyebabkan benda ni jadi macam ni. Sebab tak logik akal. Benda yang kita hantar, orang yang kita pilih ni semua well trained, orang yang cukup terlatih, tapi boleh jadi macam ni. Must be a superpower punya kerja. Tuan-tuan, mereka fikir. Mereka fikir, tapi dua pasal. Yang pertama apa? Tuhan tak bagi hidayah. Dia fikir benda ni sampai tak boleh tidur malam. Maka ubat nak pergi lena, duk fikir benda ni. Letih tak lena, tapi nak lena, duk nampak helikopter tu belaga. Duk lena, jadi macam tu. Maka ubat nak pergi lena. Dia duk fikir benda ni. Tapi Tuhan tak bagi hidayah. Dia tak dapat jawapan. Nampak macam dia nak nampak. Macam dia nak nampak kebenaran. Nampak macam tu. Tak nampak. Tuhan tak bagi hidayah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini benda-benda yang dia nak beritahu, yang Quran nak beritahu dekat kita. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dia kata orang-orang kafir akan beroleh timbangan azab dan siksa kejahatannya. Orang-orang kafir akan beroleh tambahan azab dan juga siksa kejahatannya sekalipun kecil. Lain daripada azab dan siksa kekafirannya, dan orang-orang yang beriman pula akan melihat dan menerima juga balasan dosa dan kejahatannya itu sekalipun kecil. Kalau sekiranya dia, yakni orang mukmin itu tidak taubat sampai mati, balasannya itu umpamanya dia tidak dimasukkan ke dalam neraka untuk sementara waktu. Tetapi sekurang-kurangnya mengurangkan derajat ataupun keuntungan yang akan diperolehnya kalau sekiranya dia tidak berbuat dosa ataupun kejahatan itu sendiri. Itu dia. Orang yang beriman, kalau sekiranya dia berdosa dan tak ada nak taubat sebelum mati, masuk syurga juga, tapi masuk lambat sikit. Itu maksud dia. Dia Islam tiket untuk masuk syurga. Okey dah, tiket ada dah. Cuma Allah ni nak kira cepat lambat je. Kita Islam sampai nyawa nak terlucuk keluar, kita masih orang Islam. Islam dalam maksud kata tunduk. Islam tu maksud dia tunduk, patuh kepada Allah. Sampai mati kita ni dalam keadaan patuh kepada Allah. Syurga tempat kita. Cuma nak masuk cepat ke nak masuk lambat, yang tu tengok timbangan amalan kita duk baca pada malam ni. Kalau timbangan amalan kita berat sebelah banyak buat baik, cepat masuk. Tapi kalau timbangan kita berat belah banyak dah buat benda-benda dosa dan jahat ni, lambat sikit masuk. Yang penting Islam. Islam jaminan untuk dapat tempat di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dia kata wallahu a'lam bi muradih, tamat tafsir surah Al-Zalzalah. Wallahu a'lam. Lepas ni kita akan tengok surah Al-Adiyat Makkiyah. Surah Al-Adiyat Makkiyah. Sebelah ayat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastarshiduh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan wala nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Yang saya kasihi Tuan Imam, pengurusi staf ahli jawatan kuasa karya, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitanir rajim.
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى صدق الله العظيم. Ayat 124 sampai 127 surah Taha. Allah berfirman dalam ayat itu, wa man a'rada an zikri, barang siapa yang berpaling daripada ayat-ayat aku. Tuan kita kena ingat, Quran ni dia ada banyak nama. Selain daripada Quran dipanggil Al-Quran, Quran juga dipanggil Al-Furqan, Quran juga dipanggil Az-Zikr. Dalam Quran Tuhan kata, inna nahnu nazzalna zikra. Az-Zikr itu nama Quran. Maka dalam ayat ni bila Tuhan kata wa man a'rada an zikri, siapa yang berpaling, beralih ke belakang, tak mau ikut Quran aku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya baginya hidup yang sempit. Tuhan kata kalau sekiranya kita nak buang Quran daripada hidup kita, Tuhan sumpah kita akan hidup dalam kesempitan. Walaupun nampak macam mewah, tapi sebenarnya diri sendiri tahu, orang yang tolak Quran ini, orang yang ketepikan Quran ini, orang yang lawan Quran ini, walaupun mata kita nampak dia mewah, tapi dia sendiri tahu, Tuhan lebih lagi tahu. Kelihatannya mewah, jiwanya tidak tenang, hidup resah, gelisah. Dia tak tahu apa yang dia cari dalam dunia. Dia jadi macam tu kerana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran. Tuhan kata wa man a'rada an zikri, siapa yang berpaling daripada Quran aku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya bagi dia hidup yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, tidak cukup dengan dia disumpah hidup dalam kesempitan, di hari kiamat esok, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala himpun semua manusia, dia yang semasa atas dunia ke tepi Quran ini a'na, buta. Waktu orang lain semua celak, orang yang buta atas dunia pergi di akhirat celak, dia hak celak atas dunia pergi di sana buta. Qala Rabbi lima hasyartani a'ma, bila dia dibangkitkan di padang mahsyar esok keadaan buta, dia komplain Tuhan. Kata dia, Rabbi, wahai Tuhanku, lima hasyartani a'ma, pasal apa hari ini aku dihimpun bersama dengan orang ramai ni hal keadaan aku buta? Wa qad kuntu basira, sedangkan masa aku hidup atas dunia dulu aku celak. Dia komplain Tuhan, pasal apa hari ini buta sedangkan saya masa hidup dulu celak? Pasal apa hari ini mata saya tak nampak sedangkan masa saya hidup atas dunia dulu saya nampak? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Tuhan jawab ke dia lala tu juga. Tuhan kata demikianlah. Yang demikian itu kamu dulu celak, lah ni jadi buta. Yang demikian itu atatka ayatuna, pasal dulu waktu kami buat mai ayat-ayat Quran kami dekat kamu,
fanasitaha, kamu buat lupa. Dulu masa kamu hidup, orang baca Quran, orang terang makna Quran, orang tafsirkan ayat Quran bagi dekat kamu, fanasitaha, kamu buat lupa. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka demikianlah hari ini kamu dilupakan. Atas dunia dulu kamu buat lupa dengan Quran, hari ini aku buat lupa ke kamu. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la'adzabul akhirati ashaddu wa abqa. Tuhan kata demikianlah kami balas kepada orang-orang yang melampau. Orang tak peduli Quran ni Tuhan kata asraf, melampau. Tuhan bagi nikmat dia sapu, Tuhan bagi senang hidup, dia guna kesenangan itu. Tuhan bagi harta benda, dia enjoy. Tuhan bagi anak pinak, Tuhan bagi macam-macam dekat dia di atas dunia, dia bantah Tuhan. Maka orang yang macam ni, orang yang Tuhan bagi nikmat tapi dia balas balik kepada Tuhan dengan derhaka, orang yang macam ni asraf, melampau. Walam yu'min bi ayati rabbih, dia tak beriman dengan ayat-ayat Quran yang diturunkan oleh Tuhan dia. Wala azabul akhirati asyaddu wa abqa. Tuhan kata jaga baik-baik. Azab akhirat ni lebih teruk dan dia lebih kekal. Tuan-tuan, kita atas dunia ni kalau kena susah, ada hari hilang susah tu daripada kita. Katalah kita miskin, anda nak tahu 5 tahun ke depan kita jadi senang. Katalah kita sakit, mana nak tahu tahun depan kita baik. Ataupun setidak-tidaknya kita sakit, 2 minggu ke depan Tuhan bagi mati, maka berakhir sakit kita. Azab, susah payah yang kita tanggung, yang kita terima semasa di atas dunia, dia ada tempoh dia. Tapi azab Allah subhanahu wa ta'ala di hari akhirat itu asyaddu wa abqa. Yang pertama, dia sangat teruk. Nak banding dengan azab atas dunia, bukan bandingan. Wa abqa, lebih teruk lagi. Azab akhirat ini baqa, dia kekal. Selagi mana kita di neraka, maka selagi itulah kita kena terima azab Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada ayat yang kita baca tadi dapat kita faham bahawa siapa yang buat tak heran dengan Quran, nombor satu, dia akan hidup dalam kesempitan. Siapa yang buat tak heran dengan Quran, siapa yang buat tak entang dengan Quran, siapa yang bantah Quran, siapa yang tunjuk besar diri dengan Quran, pasti dia akan hidup dalam sempit. Sebahagian ulama mentafsirkan ayat itu, kata dia sempit itu bukan sahaja berasa sempit masa atas dunia, bahkan masuk kubur dia sempit. Yang kedua, dapat kita simpulkan bahawa orang yang bantah Quran, orang yang buat tak entang ke Quran, di hari kiamat esok, waktu orang lain semua Allah bagi celak mata, dia buta. Kesimpulan yang ketiga dapat kita ambil ialah di akhirat, azab akhirat sangat pedih, tidak ada banding dengan susah di atas dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, malam ni kita sambut nuzul Quran. Quran yang kita sambut hari turun dia pada malam ini bukan satu kitab main-main. Quran yang kita sambut nuzul dia, yang kita sambut turun dia pada malam ini bukanlah satu kitab yang boleh kita layan dia macam surat abang. Tapi Quran yang kita sambut, yang kita peringati balik hari turun dia ni adalah satu kitab yang barang siapa tinggal, barang siapa buat tak entang dekat dia, barang siapa ambil dia buang pergi ke belakang dan sebagainya, dia mengundang padah dalam hidup dia. Mau tak mau, suka tak suka, Quran mesti jadi dustur, mesti dijadikan perlembagaan hidup orang Islam.
Kalau kita rasa azab di atas dunia ni teruk dah. Kalau kita rasa susah atas dunia ni teruk dah. Kita kena ingat akhirat esok lagi teruk. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam banyak ayat yang menceritakan tentang azab Allah Subhanahu wa ta'ala ni sangat teruk. Di antaranya ayat 34 surah Ar-Ra'd, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahum azabun fil hayatid dunya wala azabul akhirati asyaq wa ma lahum minallahi min waq. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam ayat tu, lahum azabun fil hayatid dunya, bagi mereka, yakni orang-orang yang tak mau pakai Quran ni, bagi mereka azab di atas dunia. Tuhan sebutlah, wala azabul akhirati asyaq, tapi sesungguhnya azab akhirat lebih berat lagi. Orang yang tolak Quran ni atas dunia pun azab dah. Tuan-tuan, kita tak tahu macam mana susahnya nak mati orang-orang yang derhaka Tuhan masa atas dunia ni. Sehingga sebahagian ulama kata dahaga orang-orang yang nak mati ni, orang yang derhaka yang nak mati ni, dahaga dia kalau sekiranya wak mai air laut 7 lautan bagi dia minum pun tak hilang dahaga. Bayang tengok. Kita puasa siang saja pun tengok orang jual ayam tebu rasa macam nak pergi terajang balang tu. Dahaga, tak boleh tengok ayam tebu tu dia tak boleh tahan. Budak-budak lebih-lebih lagi. Puasa ni baru darjah 1 ayah dia suruh puasa. Dia tengok balang ayam tebu ni tak boleh. Dia tanya ayah dia, buat puasa lambat lagi ke? Dahaga. Kawan saya satu Cina di tempat kerja. Dia kata kat saya, dia kata sampai mati buat tak boleh masuk Islam. Dia kata. Saya kata, saya cakap macam tu. You jangan cakap macam tu, dah betul. Frankly, I tell you, dia kata, sampai mati buat tak boleh masuk Islam. Dia kata, pasal apa? Apa masalah yang sampai macam tu sekali? Dia kata, tak boleh. Dia kata, tak makan tak apa, tapi tak minum tak boleh. Dia kata. Cina, tuan-tuan, dia budaya dia. Dia bawa air mineral botol besar tu, tak cukup. Bukan kata habis, tak cukup. Budak-budak Cina duduk di sekolah tu, kalau kawan-kawan kita cikgu mengajar anak Cina, mereka tengah duduk mengaji ni tunggu air minum. Mereka ngayak ni tak boleh. Bila dengar kata orang Islam kena puasa ni daripada pagi-pagi subuh sampai maghrib tak boleh makan, tak boleh minum, dia kata dia sampai mati tak mau masuk Islam. Bukan senang tuan-tuan, yang kata puasa ni bukan senang. Boleh buat ni, syukur pada Allah, Tuhan bagi kekuatan dekat kita. Susahnya manusia mata hidup di atas dunia ni, kalau dia derhaka Allah, mata tengok tak nampak, tetapi agama bagi tahu kat kita. Orang derhaka ni nak mati, dahaga engkong ni kalau wak mai air 7 lautan bagi dia minum tak hilang dahaga. Fikir tengok. Punya teruknya azab Allah bagi kepada orang yang derhaka Allah masa di atas dunia ni, kita duduk sangka teruk dah. Tuhan kata wala azabul akhirati asyaq, dan sesungguhnya azab akhirat lagi berat. Wa ma lahum minallahi min waq, dan Tuhan kata tak ada siapa boleh tolong orang yang kena azab Allah di hari akhirat esok. Tak ada siapa boleh tolong dia daripada kena azab Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW kata, inna azabad dunya ahwan min azabil akhirah. Sesungguhnya azab dunia ni lebih ringan, lebih mudah, tak ada apa-apa kalau nak banding dengan azab akhirat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Quran ni tuan-tuan, Allah sebut dalam ayat dia nak cerita tentang Quran ni. Kita ingat Quran ni apa? Ini keluar dalam surah Abang. Askar Amerika yang ada di Afghanistan, dia kencing atas Quran.
keluar dalam utusan Malaysia. Saya potong simpan tu ada rumah. Askar Amerika, dia nak tunjuk meluat dia kepada Islam ni, dia nak tunjuk ni, tak tahu nak tunjuk macam mana. Dia ambil Quran, dia bubuh, dia kencing atas Quran. Jahat sungguh puan ni. Makin lebih-lebih pun buang masa mereka ni. Memang mereka jahat. Abang jahat sudah. Kalau kita marah dia pergi keluar Hongkong pun, apa tu? Jahat apa tu? Cukup dengan kita kata puak ni memang jahat. Cukup, faham tak? Kita sambut nuzul Quran tahun ni dalam keadaan Quran tu mereka kencing atas Quran. Ni sambutan nuzul Quran tahun ni, kita sambut dalam keadaan musuh-musuh Islam ni buat macam tu ke Quran. Ada orang kata ustaz, dia kata dia buat sampai macam tu dekat Quran, awak Tuhan tak bagi qaikuat mah. Qaikuat apa sahabat? Tak, dia kata awak Tuhan biar ustaz, dia kata dia kencing atas Quran tu biar qaikuat, dia kata biar jadi legulak kereta api tu. Kita kata awak Tuhan tak tahu ke dia buat macam tu dekat Quran? Tuhan tahu. Dia tak balas sini. Allah Subhanahu wa taala kata dah, wala azabul akhirati asyaq. Azab akhirat lagi teruk. Kalau Tuhan tak buat dia bagi jadi macam ular kereta api, di hari akhirat Tuhan nak buat bagi jadi apa? Tuhan yang mengetahui. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat daripada surah Al-Waqi'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin afa bihadzal hadithi antum mudhinun. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat tu tentang Quran. Tuhan kata innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya yang kata Quran itu adalah Quran yang maha mulia. Fi kitabim maknun. Dia ada dalam himpunan kitab yang terpelihara. Tuhan pelihara Quran ni daripada turun zaman Nabi dulu sampai lah ni, tak ada satu huruf yang orang boleh pindah. Tuhan pelihara. Kalau Injil yang diturunkan kepada Nabi Allah Isa alaihi salam, sampai hari ni tak tahu berapa jenis Injil tu ada. Injil yang turun dekat Nabi Isa tu sampai ke kita tu ada hari ni tak tahu berapa jenis Injil tu ada. Yang Katolik pakai Injil dia, yang Protestan pakai Injil dia. Dalam Katolik tu pun sendiri macam-macam jenis Injil tu ada. Ada nama Injil Mark, ada nama Injil Matthew, ada nama Injil John. Ikut nama padri yang pindah, maka Injil tu bagi nama ikut nama dia. Allah tak pelihara kita Injil seperti mana Allah Subhanahu wa taala pelihara Quran. Quran sampai hari ni ada usaha cuba nak tipu baris, nak tipu perkataan, potong satu perkataan dan sebagainya, keluar aja dalam pasaran, masyarakat pegang baca ya dan dapat kesan. Mana-mana tempat yang cuba ditipu oleh orang-orang jahat. Allah pelihara. Maka Allah kata fi kitabim maknun. Quran dia ada dalam kitab yang terpelihara. La yamassuhu illa al-mutahharun. Quran ini tidak boleh disentuh melainkan oleh orang-orang yang disucikan. Buka dalam tafsir Ibnu Katsir. Dia kata maksud la yamassuhu, maksud kata tak boleh sentuh tu ialah tak boleh nak faham, tak boleh nak amal. La yamassuhu, tidak boleh faham, tidak boleh amal isi kandungan dia. Illal mutahharun, melainkan orang-orang yang disucikan oleh Allah. Allah sucikan dia daripada sifat nifaq. Allah sucikan dia daripada sifat fusuk. Allah sucikan dia daripada syirik. Baru dia boleh faham Quran, baru dia boleh amal isi kandungan Quran. Kalau orang jenis tak bersih ni, tak boleh faham Quran. Bacalah ayat berapa kali pun kat dia, tak boleh faham.
Kita habaq kat dia, kata ni, kalau sekiranya kita tak pakai ayat Quran ni, Allah Subhanahu wa ta'ala akan binasakan kita. Duk penyeh jaga luku, tak faham. Tak faham. Kita habaq kat dia ni perintah wajib, mesti, mau tak mau mesti kena buat. Allah sendiri sebut dalam Quran ayat ni. Duk nganga lopong, tak faham. Kita heran, nak kata dia tak faham, nak kata dia ni bodoh sangat, tengok ijazah ada. Kita nak kata dia ni tak erti sangat, tengok mengaji tinggi. Kita nak kata, tak boleh kata. Sebab zahir mata tengok, nampak macam dia ni intelektual. Tetapi bila baca ayat Quran, bila habaq kat dia kata hak ni haram, tak boleh buat, dia buat juga. Pasal apa? La yamassuhu illal mutahharun. Dia tak boleh faham. Pasal apa? Pasal dia tak masuk di dalam golongan orang-orang yang mutahharun. Orang-orang yang disucikan hati dia daripada nifak, daripada fusuk, daripada sifat-sifat fasik dan syirik dan sebagainya. Rupanya macam tu. Ada tuan-tuan dalam masyarakat kita ni, ada. Tak faham. Buat mai Quran buka, tunjuk ayat, tengok terjemahan dia, tak puas hati, pergi ambil terjemahan, pergi ambil kitab tafsir, hak terjemah Melayu dah ni, buka bagi dia baca, tak faham. Tak payah buat. Pada satu waktu duk cakap ni, saya ni tak ada ulama, ada adalah semua saya tak hormat. Saya ni kalau tara Dr. Profesor Hamka dulu ni, tu saya respect. Kita buat mai tafsir Profesor Hamka tulis punya, buka bagi dia baca, tak pakai juga. Nak buat mana? Dia kata hak adalah ni bukan ulama. Dia kata mereka ni ilmu tak banyak mana. Piduk tipu masyarakat aja, bagi masyarakat kata mereka ulama dan sebagainya. Morong aja. Dia kata kalau betul alim, dia kata macam Profesor Dr. Hamka tu, itu orang alim. Dia kata tak apa, Hamka tak ada dah, kitab tafsir dia ada, dia ambil buka ni dia Profesor Hamka tafsir macam mana, dia baca dia kata Hamka tak boleh pakai, tak boleh pakai juga. Susah macam ni. Pasal apa dia jadi macam ni? Buka tengok dalam Quran, Tuhan abang, la yamassuhu illal mutahharun. Tak boleh faham ayat Quran ni melainkan orang-orang yang mutahharun, melainkan orang-orang yang disucikan hati dia daripada sifat-sifat yang tidak baik. Dan Quran ini Tuhan kata tanzilum min rabbil alamin, diturunkan dari sisi Tuhan semesta alam. Tuhan yang buat main Quran ni. Dan di ujung ayat tu Tuhan kata afa bihadzal hadisi antum mudhinun. Apakah dengan Quran yang aku buat mai dekat hampa, yang hebat, yang terpelihara, yang tak boleh faham, melainkan orang-orang yang baik-baik, yang aku sendiri buat turun Quran ni, apakah dengan Quran ini antum mudhinun, kamu berasa hina, kamu berasa remeh, kamu berasa leceh kamu kalau kamu berpegang dengan dia? Tuhan tanya. Lah ni hampa mengaku dah kata Quran ni aku yang buat turun. Tuhan kata. Lah ni hampa mai berimpun ramai-ramai nak sambut, kunung-kunungnya nak sambut hari Quran turun, cantik dah. Tiba-tiba bila orang baca ayat Quran, bagi tahu apa yang Allah suruh buat dalam Quran, afa bihadzal hadisi antum mudhinun. Tuhan kata apakah dengan Quran yang hampa mengaku kata hebat, kata mulia, yang hampa sambut hari turun dia ni, apakah dengan Quran ini antum mudhinun, kamu berasa hina diri nak beramal dengan dia? Tuhan tanya. Pelik tunggu. Tengok kesambut maulud Nabi ni macam dia sayang Nabi sangat. Belarak sampai lembek kurung lutut. Tengok-tengok bila orang baca hadis Nabi SAW, dia letak pergi ke tepi gitu aja. Tengok kesambut nuzul Quran ni siap dengan cuti public holiday, dengan apa, nampak comel dah, nampak macam mau sangat dengan Quran ni. Bila orang baca ayat Quran, dia buat beralih ke lain, dia tak mau pakai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, malam ni saya nak bawa tuan-tuan tengok beberapa ayat aja. Tak larat dah nak cerita Quran ni turun mai keluh mahfu apa semua mai langit dunia sampai ke Nabi 23 tahun ni semua tak larat cerita. Kita ubah format sikit malam ni. Malam ni saya nak buat mai beberapa ayat Quran
Tuhan suruh kita buat apa? Yang pertama, ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat 6 surah At-Tahrim. Bila kita baca ayat ni, kita muhasabah. Kita tunai tak lagi kehendak ayat ni. Macam tu aja. Soal ayat-ayat saya nak buat main ni merupakan soalan kepada kita. Kita baca ayat tu